أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Muqaddimah Suratul Balad. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 20 ayat. Dinamakan Surah Al-Balad, negeri, yakni negeri Mekah, Al-Mukarramah. Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala bersumpah dengan tanah suci itu untuk menegaskan perihal keadaan manusia dan alam kehidupan ini. Intisari kandungannya menerangkan bahawa manusia dijadikan oleh Allah Ta'ala sentiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran jasmani dan rohani. Manusia yang demikian keadaannya tidaklah patut ia terpedaya dengan kuat kuasa yang ada padanya dan menyangka bahawa tidak ada sesiapa pun yang dapat mengatasi kuat kuasanya dan menyeksanya. Diterangkan pula mengapa manusia terpedaya dan bermegah-megah dengan kekayaan dan pengaruhnya. Bukankah Allah Ta'ala menjadikan baginya dua mata untuk dia memerhatikan kekuasaan dan kekayaan Allah yang memiliki segala-galanya, dan juga menjadikan baginya lidah serta dua bibir untuk menyempurnakan sebagian besar dari hajat-hajatnya? Selain itu Allah Ta'ala telah menunjukkan kepadanya dua jalan, jalan kebaikan untuk dijalaninya dan jalan kejahatan untuk dijauhinya. Meskipun demikian, tetapi manusia tidak memilih jalan kebaikan dengan menempuh masuk mengerjakan amal-amal yang tinggi darjat di sisi Allah. Di antaranya ialah memerdekakan hamba atau memberi makan kepada anak yatim atau kepada orang miskin yang terlantar. Selain daripada itu, ia tidak mengerjakan amal-amal itu. Ia tidak pula menjadi dari orang-orang yang beriman dan berpesan-pesan dengan sabar serta berpesan-pesan dengan kasih sayang. Kerana dengan iman sahajalah ia akan mendapat pahala bagi segala amal kebajikan yang dikerjakannya. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain wa hadainahu an-najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabatin aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah alaihim narum muqsadah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, aku bersumpah dengan negeri Mekah ini. Sedang engkau wahai Muhammad tinggal di negeri ini sentiasa ditindas demi manusia yang melahirkan zuriat dan zuriat yang dilahirkannya. Sesungguhnya kami telah jadikan manusia sentiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran jasmani dan rohaninya. Patutkah manusia yang demikian keadaannya terpedaya dengan kuat kuasa yang ada padanya dan menyangka bahawa tidak ada sesiapa pun yang dapat mengatasi kuat kuasanya dan menyeksakannya? Manusia yang demikian keadaannya tidaklah patut ia bermegah-megah dengan kekayaan dan berkata, aku telah habiskan harta-harta benda yang banyak dalam usaha menegakkan nama dan bangsa. Adakah ia menyangka bahawa tidak ada sesiapa pun yang dapat melihatnya dan mengetahui tujuannya menghabiskan harta benda itu? Mengapa manusia terpedaya dan bermegah-megah? Tidakkah kami telah menjadikan baginya dua mata untuk dia memerhatikan kekuasaan dan kekayaan kami, dan lidah serta dua bibir untuk ia menyempurnakan sebahagian besar dari hajat-hajatnya. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, jalan kebaikan untuk dijalaninya dan jalan kejahatan untuk dijauhinya. Dalam pada itu manusia tidak memilih jalan kebaikan, menempuh masuk mengerjakan amal-amal yang tinggi darjat di sisi Tuhannya. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhannya itu? Di antara amal-amal itu bagi orang yang mampu ialah memerdekakan hamba abdi
atau memberi makan pada hari kelaparan, kepada anak yatim dari kaum kerabat, atau kepada orang miskin terlantar di atas tanah. Selain dari tidak mengerjakan amal itu, ia tidak pula menjadikan dari orang-orang yang beriman dan berpesan-pesan dengan sabar serta berpesan-pesan dengan kasih sayang. Ketahuilah, orang yang beriman serta berusaha mengerjakan amal-amal yang tinggi darjat di sisi Tuhan, mereka lah golongan pihak kanan yang memperoleh syurga. Dan sebaliknya orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan kami, mereka lah golongan pihak kiri. Mereka ditimpakan azab seksa neraka yang ditutup rapat supaya kuat bakarannya. Kita berada dalam penafsiran surah Al-Balad. Surah yang ke-90 pada juzuk yang ke-30. Bermula ayat pertama sehingga ayat yang ke-20. Surah ini dalam kategori Makkiyah yang diturunkan di Mekah sebelum hijrah. Dinamakan surah Al-Balad kerana Allah Ta'ala bersumpah pada permulaannya dengan perkataan La uqsimu bihadzal balad, dan aku bersumpah dengan negeri ini. Yang dimaksudkan ialah negeri Makkah Al-Musharrafah, Al-Mukarramah, yang adanya Baitullah Al-Musharrafah dan adanya yang merupakan kiblat umat Islam dan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubung kait surah ini dengan surah sebelum ini. Kalau dalam surah Al-Fajr, surah yang ke-89, Allah Ta'ala mencela golongan yang menyintai harta, yang memakan harta pusaka tanpa undang-undangnya secara membabi buta, yang tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Manakala surah ini pula menyebut tentang perkara yang patut dilakukan oleh orang-orang yang punya harta, iaitu membebaskan hamba, memberi makan pada manusia pada hari kelaparan. Dan kalau sekiranya dalam surah Al-Fajr Allah Ta'ala menyebut tentang keadaan jiwa mutmainnah, jiwa yang paling tenang di hari akhirat kelak, maka dalam surah ini Allah menyebut jalan untuk mendapat ketenangan itu. Jadi kalau surah Al-Fajr disebut tentang kemuliaan jiwa mutmainnah, dan surah Al-Balad disebut jalan untuk menuju kepada jiwa mutmainnah dan memberi peringatan yang bertentangan dengannya, yakni orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah dan menyalahi perintah-perintah Allah Ta'ala. Kandungan surah ini menceritakan tentang nilai kebahagiaan manusia dan kecelakaannya. Dan Allah menunjukkan manhaj, yakni atau cara yang perlu dipilih oleh manusia. Sama ada mereka memilih jalan yang baik atau sebaliknya. Allah memulakan surah ini dengan bersumpah dengan negeri Mekah Al-Mukarramah, Ummul Qura, yang padanya dijamin keamanan, untuk menyebut tentang kemuliaan keutamaannya, sama ada dalam keadaan ihram ataupun tidak. Kerana ialah tempat untuk beribadat, menyucikan diri, bukan tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat bermulanya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di Mekah itu diharamkan menganiayai mana-mana individu yang berada di Mekah, apatah lagi penganiayaan pada batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala menyebut keadaan manusia di dunia ini sentiasa penat. Fi nasabin wa ta'abin. Manusia tak boleh lari daripada sunnatullah yang akan berlaku dalam kehidupannya, iaitu penat. Sama ada secara fizikalnya, mentalnya atau rohaninya. Yakni manusia akan melalui fasa-fasa yang disebut kesusahan. Fasa-fasa yang disebut sebagai halangan-halangan yang memenatkan diri mereka, jiwa mereka, mental mereka. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang akhlak yang paling tercela yang ada pada manusia. Bila dia terperdaya dengan kekuatannya sendiri, dia lupa kekuatan itu datang daripada Allah SWT. Lalu dia menggunakan kekuatannya untuk menentang kebenaran, mendustakan Rasul SAW. Dan Allah juga mencela golongan yang Allah berikan harta, lalu ia membelanjakannya pada jalan kerosakan dan kejahatan. Mereka ialah orang yang terfitnah dengan kekuatan dan harta benda. Kemudian Allah Ta'ala menyebut nikmat-nikmat yang Allah berikan pada manusia berupa 2 mata, lidah dan juga 2 bibir.
dan menerangkan jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan kejahatan yang manusia boleh memilihnya dengan akal dan kehendaknya. Artinya semua jalan kebaikan yang atau jalan yang Allah Ta'ala letakkan di hadapan manusia, manusialah yang memilihnya pertama dengan akal. Dia pertimbangkan dengan akal dan kehendak dia. Dan dia nak jalan tu, maka dia telah meletakkan dirinya sama ada bahagia atau sebaliknya. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang perkara yang menjadi bebanan manusia. Perkara yang menjadi ahwal, yakni ketakutan dan huru-hara manusia pada hari kiamat kelak. Kiamat kelak ialah hari huru-hara. Dan bagaimana Allah mengajar manusia untuk mengatasinya dengan beriman dan beramal soleh dan menginfakkan harta pada jalan kebaikan untuk menjadi golongan bahagia dan golongan yang paling aman. Ya Allah Ta'ala menyebut untuk menghadapi huru-hara hari kiamat, kedahsyatannya, maka dihadapinya dengan iman pada Allah dan amal soleh dan infak harta pada jalan kebaikan. 3 syarat ni. Iman, melakukan kebaikan dan infak pada jalan Allah Ta'ala. Kemudian Allah menyebut tentang jalan orang-orang celaka di kalangan orang-orang yang menjadi ahli neraka, yang kufur dengan ayat Allah, dan mereka ini memilih untuk berbangga-bangga dengan apa yang Allah berikan pada mereka, lebih daripada yang sepatutnya mereka diperintahkan untuk bersyukur padanya. Ini kandungan ayat ini. Allah berfirman, La uqsimu bihazal balad wa anta hillum bihazal balad wa walidin wa ma walad. Dan aku bersumpah dengan negeri yang mulia ini, Mekah yang penuh dengan kemuliaan, tempat dibinanya Kaabah, kiblat pertama manusia atas muka bumi ini. Mekah yang dikenali sebagai bumi haram, bumi yang penuh kemuliaan, bumi yang tidak boleh dianiaya siapa pun yang berada di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke negeri Mekah, maka dia aman dengan pemeliharaan Allah. Mekah yang mana diharamkan kita. Kan dalamnya ada Kaabah. Diharamkan seorang qada hajat dalam keadaan menghadapnya atau membelakanginya. Mekah tempat dilaksanakan manasikul haji, ibadat-ibadat haji. Mekah yang merupakan tempat Isra' Nabi SAW. Bermulanya Isra' Nabi SAW. Dan Mekah yang mempunyai kelebihan berkali ganda, beratus ribu kali ganda ibadat padanya, sama ada solat atau lain-lainnya. Dan berpuluh-puluh lagi kelebihan Mekah. Kerana itu Allah Ta'ala bersumpah demi negeri Mekah. Dan Allah bersumpah kemuliaan yang berikutnya yang ada pada Mekah, yang dilupakan ataupun yang didustakan oleh musyrikin Mekah. Apa dia? Wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau wahai Muhammad mendiami bumi mulia ini. Bumi Mekah yang mulia, dan ini zat batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dan dakwah yang mulia yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang Nabi memulakannya daripada bumi Mekah bagi menunjukkan kemuliaan Mekah dan kemuliaan ahli Mekah. Tetapi mereka telah menolak kemuliaan ini. Mereka mencabuli kemuliaan Mekah dengan menzalimi Rasulullah, menumpahkan darah Nabi SAW, memukul baginda, membunuh orang-orang yang mengikut Nabi SAW, yang menyalahi petua dan menyalahi aturan yang telah mereka sepakati. Itu Mekah tak boleh ada orang zalim, dizalimi padanya. Bahkan mereka sentiasa menyumbang dengan percuma orang nak pergi haji. Dulu tuan-tuan, mereka menyediakan makanan, minuman dan segala kemudahan keselamatan untuk sampai ke Mekah. Tiba-tiba bila lahirnya Nabi SAW, diwahyukan, lalu mereka merobek undang-undang yang telah digunakan pakai semenjak turun-temurun. Yang telah diisyaratkan oleh Allah, Mekah ni bumi aman, yang tiada pengkhianatan padanya, tempat ibadat. Itulah yang dilakukan oleh orang yang tidak melihat kebenaran. Wa walidin wa ma walad. Dan Allah Ta'ala bersumpah dengan walidin, yakni dengan yang melahirkan dan apa yang dilahirkan, yakni kemuliaan keturunan negeri Nabi Allah Ismail dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Bila Allah menyebut perkataan wa walidin wa ma walad, memberi maksud dan demi yang melahirkannya, yakni yang merupakan asas keturunan
bermula pada Adam yang merupakan Abul Bashar, dan Ibrahim yang Abul Anbiya, dan juga Nuh sebelum itu sebagai Abul Basharul Thani, ayah pada manusia yang kedua. Ayah manusia pertama Adam, yang kedua Nuh. Ayah kepada sekalian para nabi ialah Nabi Allah Ibrahim. Ini walidin, itu ayah-ayah yang mulia yang kamu berbangga dengannya. Kamu bangga dengan Adam, berbangga dengan Ibrahim, berbangga dengan Nuh. Kamu kata ini doa Nabi Ibrahim. Wa walid, maka ini ayah yang melahirkan, yakni ayah yang punca daripada keturunan. Wa ma walad, dan apa yang dilahirkan selepas itu, yang Nabi Ismail, Nabi Muhammad SAW. Daripada keturunan yang kamu muliakan asalnya, itu Adam, Nuh dan juga Ibrahim. Ini Ismail yang telah kamu muliakan. Dan ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga kamu patut muliakan. Bahkan lebih daripada itu. Maka Allah bersumpah dengan keturunan yang mulia para nabi yang kamu berbangga dengannya. Dan yang dilahirkan oleh para nabi ini yang merupakan keturunannya. Kemudian kata Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya manusia itu Allah Ta'ala uji mereka. Allah Ta'ala penuhi kehidupan mereka dengan berbagai ujian, dengan berbagai kesempitan, dengan berbagai kesukaran, sehingga kesudahan mereka ialah mati. Ayat ini pertama menyebut tentang hakikat kehidupan dunia. Yang kedua bagi menghiburkan Nabi SAW. Nabi menghadapi kesukaran dan dakwah. Maka Allah kata, wahai Muhammad, inilah di kehidupan dunia. Penuh dengan kesukaran. Bukan sekadar kamu suka. Kalau kamu suka di sudut dakwah, mereka juga suka di sudut yang lain. Semua manusia ada kesukaran masing-masing. Sebab itu kita jangan tertipu nampak orang macam senang je. Okey je. Dia ustaz, ke sana, ke sini. Dia boleh pergi. Dia boleh berhijrah sana. Dia boleh makan angin sana, makan angin sini. Mereka makan sana, makan sini. Boleh buat apa mereka nak. Apakah mereka tak susah? Kata Allah dah sebut manusia semua susah. Tuan-tuan tengok diri tuan-tuan. Kita senang kot ni, susah kot ni. Ada je benda-benda yang menjadi kesukaran kita. Supaya kita tak sedih dengan benda susah. Itulah dia kehidupan. Dan Allah menghiburkan ayat ini kepada Nabi SAW. Kerana Rasulullah SAW memilih kesukaran yang paling Allah redai. Itu kesukaran untuk memperjuangkan agama Allah. Kalau orang yang tidak mau memperjuangkan agama Allah, apakah dia senang? Dia juga suka. Dia tetap akan suka. Yang dalam perkahwinan ada kesukarannya masing-masing. Yang dalam keluarga ada kesukaran masing-masing. Dalam pekerjaan ada kesukaran masing-masing. Kita nak berburu ikan sebagai contoh. Kita nak mengairkan. Bukankah ada kesukaran? Kita nak siapkan segala kelengkapan pergi tengah laut. Dengan hujan panas, dengan ombak, dengan gelombang. Ada sukar. Kita nak cari rezeki. Apakah kita ingat senang cari rezeki? Ada kesukaran masing-masing. Yang ni mungkin suka ada sudut sekian-sekian. Yang ni suka ada sudut sekian-sekian. Jadi di situ hiburan pada kita. Dan lebih mulia lagi kalau kita suka dalam menjaga agama. Kita ingat Allah, kenapalah saya pilih jalan ni, susahnya saya. Tuan-tuan tak pilih jalan ni pun susah juga. Tuan-tuan tak pilih jalan ni, tuan-tuan kan susah juga. Orang yang tidak memilih jalan perjuangan, susah pilih jalan perjuangan, nanti gini-gini. Tuan-tuan tak pilih, tuan-tuan susah juga. Susah cara kita. Maka ini yang Allah sebut hakikat manusia. Menghiburkan Nabi SAW. Supaya Allah tahu bukan Nabi je susah. Dan semua Nabi-Nabi melalui proses itu. Bahkan semua manusia ada kesukarannya tersendiri. Kemudian kata Allah Ta'ala. Sudah menyebut menghibur Nabi SAW. Lalu Allah mencela sebagai manusia. Ayahsabu allan yaqdiru alaihi ahad. Apakah mereka menyangka kekuatan mereka tidak ada orang yang boleh atasi? Ayat ini turun oleh salah seorang daripada pemuka Quraisy bernama Abu Ashad bin Qaladah Al-Jumahi. Dia ni sombong kerana dia rasa dia paling gagah sekali. Bahkan dia pernah kata, saya akan lawan malaikat yang pikul arash, malaikat yang jaga neraka. Malaikat yang jaga neraka ada 19 orang. Saya lawan 10 orang, yang 9 kamu pakat-pakat lah. Saya seorang ambil 10. Itu dia punya sombong ni, nak lawan malaikat. Dia bangga dengan harta dia banyak kerana menentang menggunakan hartanya menyekat dakwah Nabi SAW. Lalu Allah mencela orang macam ni dan sewaktu dengannya. Bila Allah menyatakan, ayahsabu allan yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia menyangka tak ada orang boleh mengatasi kekuatan dia? Kalau hari ini, negara haram Israel rasa tak ada orang boleh mengatasi kekuatan. Dia lupa pada sejarah. Semua orang yang pernah berbangga dia paling kuat sampai peringkat kesombongan paling maksimum, akhirnya Allah hancurkan dia. Ini Firaun
dengan bala tenteranya. Bila kesombongannya peringkat maksimum hendak membunuh Musa dan seluruh keturunan Bani Israel. Seluruhnya. Bergerak dengan segala kekuatannya tanpa ada yang boleh menyekat. Akhirnya apa jadi pada Firaun dan pada tenteranya dihancurkan oleh Allah. Benda yang sama kalau tuan-tuan tengok apa yang Bani Israel dizalimi sebelum ini, itulah yang mereka buat. Mereka mengambil tempat Firaun yang dahulu Firaun menindas mereka. Mereka mengambil tempat Hitler yang dahulu menindas mereka. Dan mereka lupa akibat itu sama sebagaimana akibat orang yang menindas mereka. Kerana mereka kaum yang tidak berakal dan tidak ambil pengajaran. Kalau hari ini mereka rasa tak ada orang boleh sekat kekuatan mereka. Mereka ada kuasa veto. Mereka ada kekuatan bala tentera, kekuatan pengaruh, kekuatan ekonomi. Sampai mereka dengan sengaja melanjutkan tempoh. Kononnya mereka rasa dengan cara ini melemahkan semangat pejuang. Menghabiskan senjata mereka. Bahkan melemahkan orang-orang yang menyokong. Sampai ada dari kalangan kita dah tak mampu dah nak angkat kunut nazilah. Lemah dah, lama sangat. Padahal suruh angkat kunut nazilah je. Bukan suruh pergi perang. Kalau suruh pergi perang lagi tak larat. Angkat kunut nazilah dah tak larat dah. Jatuh tangan dah. Surrender dah. Yang surrender kunut nazilah. Yang surrender untuk infak dan sebagainya. Tetapi bila Yahudi merasakan mereka berada pada kemuncak untuk menentang dan menindas orang Islam. Maka cerita yang sama. Sewaktu Fir'aun berada pada kemuncak, merasakan tidak boleh dikalahkan. Atas sampai peringkat, Fir'aun menyuruh Haman membina buruj, satu bangunan pencakar langit untuk lawan dengan Tuhan Musa. Biar aku naik ke atas. Tuhan Musa tak nak turun, aku naik atas. Dengan kesombongannya lawan Tuhan. Maka ini juga berlaku kepada Yahudi. Sombong dia. Dia kata tak ada pun pertolongan pada orang Islam. Mana? Kalau Islam tu benar, mana pertolongan Allah? Mereka mencabarnya. Mana Quran? Mana Muhammad? Mana sekian. Mereka lupa mereka berada pada tahap yang mana akan turunnya pertolongan Allah. Turun pertolongan Allah untuk musnahkan mereka semuanya. Dia cerita sama saya katakan, kalau kita baca sejarah, orang mula rasa kuat tak boleh dikalahkan, akhirnya dia akan dikalahkan. Namrus merasa kuat dan tak pernah dikalahkan. Akhirnya kalah dengan seekor nyamuk. Fir'aun juga begitu, kalah dengan air. Begitu juga dengan bala tentera yang lain. Kaum Nabi Nuh merasakan tak boleh dikalahkan. Beratus tahun mereka mempermainkan Nabi Nuh. Akhirnya mereka dikalahkan. Dan semua kaum begitu kesudahannya. Dan apa yang saya katakan berlaku, ulangan. Dan kita membaca sejarah tentang ulangan manusia. Ulangan kejadian manusia. Allah Ta'ala mengatakan, ayahsabu allan yaqdira alaihi ahad. Apakah mereka menyangka tak ada orang boleh menguasai mereka, mengalahkan mereka? Kemudian kata Allah, yaqulu ahlaktu malan lubada. Mereka berkata, aku dah belanjakan harta yang banyak. Di sini diterjemah dan mempertahankan negara dan bangsa. Ayat ini turun juga kepada pemuka Quraisy yang merasakan kami menggunakan duit yang banyak untuk mengalahkan Islam. Bagaimana hari ini? Mereka menggunakan duit yang banyak untuk mengalahkan Islam. Mengalahkan umat Islam. Baik rasuah negara tertentu. Supaya jangan beri pertolongan. Yang boleh beri amarang. Yang boleh beri rasuah, mereka rasuah. Supaya tak ada satu pun tangan yang hulur untuk tolong orang Islam. Mereka belanja harta yang banyak. Syarikat-syarikat yang sponsor banyak. Kalau Allah kata, yaqulu ahlaktu malan lubada. Mereka berkata, kami dah belanja harta yang banyak untuk melakukan kerosakan ini. Ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah mereka menyangka perbuatan mereka itu dibiarkan? Tidak dilihat oleh sesiapa, yakni tidak dinilai oleh sesiapa, atau tidak akan dihukum oleh sesiapa. Lalu kata para ulama dalam menafsirkan ayat ini, apakah mereka menyangka apa yang mereka belanjakan, apa yang telah mereka lakukan itu, Allah tidak mengetahuinya. Allah tidak mengetahui kejahatan dan keburukan mereka. Dan apakah mereka menyangka Allah tidak membalasnya? Selama ni mereka zalim, selama ni mereka gunakan harta dan kekuatan. Apakah mereka menyangka Allah akan mendiamkan diri? Sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain. Bila Allah Ta'ala menyebut, la yahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan dia menyangka bahawa Allah tidak mempedulikan apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tak pernah lalai dengan apa yang kamu lakukan. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Allah tidak pernah membiarkan kejahatan yang dilakukan oleh para penzalim.
Sebab Allah ni ada tempoh yang Allah tetapkan. Bila sampai waktunya, kan setiap benda itu Allah tetapkan waktu. Perempuan yang mengandung, Allah tetapkan waktu ni. 9 bulan beranak lah. Buah yang putih, Allah akan tetapkan waktu masaknya sampai masak jatuh gugur lah. Semuanya. Pertolongan Allah juga ada waktu dan masanya. Sampai masanya orang kafir yang mendabik dada dengan harta dan kekuasaan, dengan kekuatan, akhirnya Allah Ta'ala menyebut, memberi amaran, ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah mereka menyangka tidak ada yang memerhatikan kejahatan mereka? Tak ada yang mempedulikan kejahatan mereka. Kalau hari ini mereka menggunakan kaedah bohongi dunia. Seolah-olah kamilah victim, kamilah mangsa. Mana-mana media yang mengungkapkan kebenaran diharamkan. Media Al Jazeera ungkapkan kemuliaan, mereka haramkan. Semua media-media yang cuba menyebut kebenaran perang, mereka nak ajar media cerita-cerita palsu. Maka Allah Ta'ala kata, apakah mereka menyangka? Perbuatan mereka itu tidak akan dihukum oleh Allah. Mereka akan buat segalanya. Kemudian kata Allah, sebelum Allah membinasakan mereka dan membinasakan orang zalim, menjadi satu sunatullah, Allah ingatkan mereka dengan nikmatnya. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami jadikan baginya 2 mata? 2 mata untuk mereka melihat kebesaran Allah. Dan melihat bangsa-bangsa yang pernah ada dan bagaimana mereka binasa. Melihat tempat-tempat yang pernah makmur dengan nikmat. Akhirnya Allah cabut kenikmatan tersebut. Tamadun-tamadun yang pernah kuat dan pernah berkuasa, akhirnya hilang kuasa. Alam naj'al lahu ainain. Apakah mereka tidak melihat 2 mata yang Allah berikan pada mereka? Kerana mata yang Allah beri ni bukan mata untuk kita tengok berseronok, tengok ambil pengajaran. Mata yang paling bernilai, setiap yang jatuh pada pandangannya dia ambil pengajaran. Ini mata paling berharga. Ini mata orang bijak pandai. Orang ada akal. Bukan mata duk tengok tak tahu apa benda. Siap benda kita tengok, ada benda kita dapat. Bukan saya saja. Kita tengok sekian-sekian, ada ilmu kita dapat. Ada pengajaran kita dapat. Ada peringatan. Ini mata paling bernilai. Allah kata, tidakkah kami jadikan baginya 2 mata. Walisanan, dan 1 lidah. Wasyafatain, dan bibir mereka. Kan lidah tidak akan sempurna bercakap tanpa bibir. Cuba tuan-tuan bercakap tanpa bibir. Gunakan lidah. Cuba cakap. Malam ni lah test lepas ni. Lepas kuliah tu cuba test. Keluar tak bahas dia punya ungkapan-ungkapan tu. Kalau bibir tak ada. Yang kata bibir tak ada ni, pecah mulut sikit. Cakap dah hengok dah. Pecah mulut sikit. Baru sikit luka kat mulut. Dah cakap tak betul. Allah Ta'ala menyatakan, kami jadikan lidah dan juga 2 bibir mereka bagi mereka memenuhi pelbagai hajat. Wa imma dengan doa mereka pada Allah. Wa imma dengan muamalah mereka dengan manusia. Maka bayangkan kita tanpa lidah dan tanpa bibir. Apa nilai kebaikan kita boleh buat dan apa benda kita boleh buat? Kata kita ceritalah tangan kuat gagah. Kalau tak ada lidah dan bibir ni, kita tak dapat apa. Kahwin pun tak dapat. Sebab kita nak minang pun guna lidah dan bibir. Kita nak beritahu sesuatu pun guna lidah dan bibir. Hajatnya besar. Pada lidah dan bibir tertunai segala hajat. Sebesar-besar hajat sehingga sekecilnya. Kemudian kata Allah, wahadainahu najdain. Dan kami tunjukkan pada manusia dengan akal dan kehendaknya 2 jalan. Falaqtahamal aqabah. Maka mereka yang ingin mencapai kemuliaan, mereka perlu mengharungi rintangan. Falaqtahamal aqabah maksudnya mereka yang diberikan mata, diberikan lidah dan diberikan bibir, ditunjukkan 2 jalan ini untuk mereka menempuh halangan. Kerana setiap perkara Allah dah sebut ada susah. Tuan-tuan nak buat jahat pun susah. Nak buat baik pun ada susah. Dia ada halangan-halangan dia. Dia ada apa disebut sebagai aqabah. Aqabah ni halangan. Falaqtahama aqabah, kena tembusi halangan. Siapa pun nak buat baik, dia tahu bagaimana proses buat baik. Siapa pun nak buat jahat, dia pun tahu susah buat jahat. Siapa kata buat jahat senang? Susah. Orang nak merompak. Dia merancang lama. Untuk dia merompak. Berbulan-bulan study. Untuk tengok ruang mana selamat sekian-sekian. Bukan saya saja. Tidak, dia tak akan berjaya. Orang nak buat jahat, nak buat mungkar, mereka juga merancang. Orang buat baik juga merancang. Maka setiap orang ada halangan. Maka Allah kata, falaqtahamal aqabah. Maka dalam manusia itu menempuh halangannya.
Wa ma adraka mal aqabah. Apa halangan untuk jadi baik? Artinya apa benda yang merupakan jalan-jalan kebaikan. Dan inilah yang disebut dalam permulaan tadi jalan-jalan untuk mendapat itmi'nan nafsul mutmainnah. Lalu Allah menyebut fakku raqabah, merdekakan hamba. Dan Allah mulakan dengan maksud merdeka hamba. Lalu kita kata, ya merdeka hamba pada zaman dulu ceritalah merdeka hamba. Hari ini apa maksud merdeka hamba? Sebab kita dah tak ada hamba. Tuan-tuan, tak ada hamba dengan nama, tapi dengan maknanya ada. Siap manusia cenderung memperhambakan manusia yang lain. Dengan mengambil hak mereka. Dengan membuli dan menzalimi mereka. Memanglah hamba secara nama hari ini. Hamba, tak ada. Tapi bukan tak ada mutlak. Dia tak ada untuk satu tempoh. Dia hanging seketika. Kelak dia kembali akan ada. Dia kembali akan ada. Tetapi makna perhambaan itu wujud sampai hari kiamat. Sebab manusia cenderung, misalnya dalam sistem kapitalis, memperhambakan manusia. Maksimumkan kerja, minimumkan upahnya. Perhambaan. Sebagaimana Fir'aun, dia tak jadikan Bani Israel sebagai hamba. Tapi dia memperhambakan dengan cara paksa bekerja dan memberi upah yang sedikit. Dan sama juga kita dengan sistem-sistem yang ada dalam negara-negara Islam ataupun selainnya, buat satu bentuk sistem perhambaan. Sehingga rakyatnya ini kerjanya cuma bayar cukai. Maka itu sistem perhambaan. Dengan maknanya, sampai kita kerja hidup sibuk bayar cukai. Macam-macam cukai. Tapi juga tanah tempat kita pijak, bumbung tempat kita, rumah kita, atau nanti semualah benda kita akan dicukaikan. Semua. Bukan sekadar cukai, dinaikkan cukai. Bukan sekadar dinaikkan cukai, dia denda lambat cukai. Kata tentang riba. Kita diperhambakan dengan sistem ni. Sistem yang pelbagai. Tuan-tuan nanti semua tempat tuan-tuan akan kena bayar cukai. Semua. Bukan saya katakan cukai yang tuan-tuan maklum hari ni. Akan ada cukai-cukai baru. Kerana sistem perhambaan ini akan terus diperah kita sampai kering keringat kita. Umpama orang mesin tebu, tuan-tuan pernah tengok mesin tebu. Ni jenis nak untung banyak, di mesin sampai kering tu tebu tu. Kita ni kalau jenis nak untung lebih kurang tak apalah. Nak kualiti air tebu, 2 kali cukup lah. 2 kali sekali, 2 kali dah. Ni geng yang jadi 10 kali masuk ni. Sampai kering dia tu lagi. Yang ni pula dicampur air pula. Dah jadi macam air hampas tebu, bukan air tebu. Begitu cara dia perah. Sampai tuan-tuan tak ada duit dia, suruh cukai lagi. Tak bayar, gandakan. Tak ada kena-mengena ganda dengan cukai kita. Gandakan. Akhirnya manusia dia hamba pada sistem cukai. Disumbat dalam penjara. Ni belum lagi sumbat penjara. Kelak kita akan dengar yang tak bayar cukai disumbat dalam penjara. Ini tak bayar cukai ni kena sumbat penjara. Mereka akan mula buat akhtar yang lebih keras. Ini sistem perhambaan. Maka perlu ada pemimpin-pemimpin yang fakku raqabah untuk membuang sistem perhambaan ini. Sebab tu kalau kita nak tengok pemimpin itu berjaya dan adil, mula dia masuk, yang pertama dia angkat cukai. Nabi Isa AS bila diturun, perkara pertama yang dibuat, antara perkara pertama dia ialah angkat cukai. No cukai. Di situlah bermulanya keadilan, bermulanya ketenangan. Angkat cukai. Tuan-tuan, kita ni, kalau boleh ada pemimpin, bukan kita suruh angkat cukai. Kurangkan cukai. Kita dah bertuah. Dia naik je dari Datuk Bandar, dia kurangkan cukai. Dia naik Datuk Bandar, makin banyak cukai. Nanti lepas Datuk Bandar, dia nenek bandar pula, lagi naik cukai. Naik pula menteri baru, naik cukai. Naik pula PM baru, naik cukai. Cerita sama. Kerana kita tak mendapat pemimpin yang benar-benar memberi rahmat pada kita. Mereka menamakan rahmat tapi tak ada rahmat. Dalam rahmat itu ada azab. Nama je rahmat tapi dalam itu ada azab. Betul, ini cara mengelabui mata manusia. Sebab itu bila kita sebut apa maksud nilai perhambaan, saya kata perhambaan itu sistem. Sampai manusia yang merdeka rasa dirinya hamba. Dan itu disebut oleh Umar Al-Khattab sewaktu anak Amr bin Al-As memukul seorang badui. Kerana kalah berlomba kuda. Dia pukulnya kerana dia anak pembesar. Dia boleh pukul suka hati dia. Dia kebal daripada undang-undang. Lalu Umar Al-Khattab memanggil anak Amr bin Al-As ke bumi Madinah. Memanggil pengadu. Dan menyuruh supaya pengadu itu memukul orang yang memukulnya. Kemudian menyuruh pengadu itu memukul bapaknya sekali. Kerana sebab bapaklah dia berani buat jahat. Sebab bapak dia itu Gubernur Mesir, Amr bin Al-As. Pukul bapaknya sekali. Lalu Umar menyebut kata-kata zahabi, kata-kata emas. Dengan menyatakan, mata ista'badtumun nas
Waqad waladathum ummahatuhum ahrara. Semenjak bila kamu perhambakan manusia, sedangkan ibu-ibu mereka melahirkan mereka merdeka. Sejak bila kamu perhambakan orang ni, suka-suka nak belasah orang. Sedangkan ibu mereka lahirkan mereka dalam keadaan merdeka. Dan hari ni kita yang dilahirkan oleh ibu kita dengan merdeka, kita diperhambakan dengan sistem. Kelak saya katakan kalau tak ada orang yang sedar benda ni, kita akan menjadi sistem perhambaan moden yang paling terburuk dalam sejarah manusia. Kemudian kata Allah, au it'amun fi yaumin dhi masrabah, ataupun untuk mendapat kemuliaan akhirat itu memberi makan. Dhi masrabah, orang-orang yang berhajat dan memerlukan, orang-orang yang kelaparan. Perkataan zi masrabah, kata para ulama tafsir, makna zi masrabah. Masrabah itu merujuk kepada keadaan kesusahan manusia ataupun kelaparan manusia ataupun dalam keadaan maja'ah, dalam keadaan ekonomi yang tinggi, dalam keadaan harga barang makanan naik. Kata kita tuan-tuan, kalau harga barang lain naik tak kisah. Yang menjadi masalah ekonomi bila harga makanan naik. Itu masalah ekonomi. Kalau harga-harga lain naik tak apa. Bila harga makanan tu naik, kan ia akan beri pada golongan paling bawah sekali. Bila makanan tu naik, semua barang-barang mentah tu naik, maka inilah dia krisis ekonomi. Maka Allah Ta'ala mengajar bagaimana mengatasi krisis ekonomi, iaitu golongan-golongan pemurah. Mesti menjelmakan diri mereka. Golongan yang ingin menempuh halangan akhirat bagi mendapat kemuliaan, mesti menjadi golongan berada sah pertama untuk memberi makan pada waktu darurat ini. Pada waktu kelaparan ini. Kemudian kata Allah Ta'ala, yatiman dha makrabah, atau memberi pelindungan kepada anak-anak yatim yang punya hubungan kaum kerabat dengannya. Baik, kenapa Allah menyebut yatiman dha makrabah, anak yatim yang mempunyai hubungan kaum kerabat? Bila kita lihat dari sudut anak yatim ni, wa imma anak yatim ini, anak yatim yang dekat kerabat dengan kita, nasab. Wa imma anak yatim dengan maksud sebagaimana yatim mereka juga boleh berlaku yatim pada anak kita. Tuan-tuan tengok anak yatim yang ayahnya mati, tak kira sebab apa. Kita juga melihat kita juga boleh mati dan anak kita boleh yatim. Lalu kita melihat apa yang berlaku itu seperti dekat dengan kita. Kerana Allah uji orang ni dengan kehilangan ayah, dan ia boleh berlaku ujian tu pada kita. Tak ada sebab yang menghalangnya untuk kena pada kita. Akhirnya kita lihat kalau tak kena kat kita, tuan-tuan, anak-anak kita mati, dia jadi anak yatim lah cucu-cucu kita. Wah, memang anak yatim memang kau dekat dengan kerabat kita. Supaya kerabat ni perhati anak yatim yang punya hubungan dengan dia. Kadang-kadang abang-abang dia, adik-adik dia mati, atau tinggal anak-anak saudara. Itu anak yatim yang punya hubungan kerabat dengan dia. Atau saya sebut tadi, kerana kebiasaan yatim ini boleh berlaku pada siapa pun. Maka mereka menjaga anak-anak yatim, memelihara anak-anak yatim. Kemudian kata Allah, au miskinan dha matrabah, atau orang miskin yang terlantar di pasir. Maksudnya tak ada apa miskin. Lepas tu setengah ulama menyatakan orang miskin ni ialah tahap tertinggi lebih pada fakir. Ini setengah pandangan ulama berdasarkan ayat ini. Sebab ayat ini tak sebut perkataan fakir. Dia sebut miskin. Miskinan za matrabah. Za matrabah yang melekat kat pasir. Yang bergelandangan bawah. Dia sampai peringkat miskin tak ada rumah. Kita hari ni miskin tuan-tuan ada rumah. Dan kadang-kadang mereka ni nampak memang macam miskin lah. Tapi rumah mereka dah habis bayar. Kita rumah tak habis bayar lagi. Rumah mereka tak habis bayar dah. Kecil-kecil pun ada rumah lah. Kita rumah kita tak habis bayar. Yelah tak habis sebab harga rumah kita 1 juta. Memang tak habis lah. Harga dia orang ni dah bayar habis. Tapi Allah menggambarkan miskin sampai peringkat gelandangan. Supaya kita terus perhatikan golongan gelandangan ini. Supaya mereka tak mati kelaparan. Kemudian kata Allah, ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. Kemudian kata Allah SWT, mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik selepas beriman pada Allah dan Rasulnya dan kitab-kitabnya dan hari kiamat. Dan ini merupakan kebaikan-kebaikan yang tidak memberi manfaat melainkan dengan syarat iman. Orang-orang beriman sahaja yang memperolehi kemuliaan. Bila Allah menyebut kalangan manusia, ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. Ada orang yang buat kebaikan.
Tapi kalau dia tidak ada iman, maka Tuhan tak akan terima. Ada orang yang berpesan-pesan dengan kesabaran, berpesan-pesan dengan kasih sayang. Namun kalau ia tidak berpaksikan pada iman, Allah Ta'ala tak terima. Tetapi bila ia dilakukan dengan iman, lalu kata Allah, ulaika ashabul maimanah. Mereka lah sebenar-benar orang-orang yang disebut ahlu sa'adah, orang-orang bahagia. Yang disebut sebagai pemilik kanan, orang-orang paling bahagia. Walladzina kafaru, dan ada pun orang-orang kafir bi ayatina, walaupun dia buat benda-benda kebaikan ini, tapi dia kafir dengan segala ayat-ayat kami. Hum ashabul mash'amah, mereka lah penghuni neraka yang celaka. Dan kata Allah, alaihim narum muqsadah, bagi mereka api yang ditutup. Api yang ditutup untuk menggambarkan kepanasan yang paling maksimum. Api itu tak dibiarkan gitu je. Ditutup api tadi dan disumbat dalam tu. Umpama kalau kita masak sesuatu, kalau kita buka macam tu lambat masak lah, kita tutup dia. Biar wap dan haba dia berlegar di tempat dia ditutup. Sama juga kita bakar ayam. Kalau kita bakar ayam setakat api bawah je, dia masak juga lambat. Kita tutup atas tu. Biar api tu haba dia keliling dia. Sehingga dia terus menjadi rentung ataupun terus menjadi, dikatakan, hancur. Demikian keadaan neraka. Allah menyebut, alaihim narum muqsadah. Mereka ini akan dikenakan dengan api yang tertutup. Untuk membakar sepanas-panasnya siapa? Iaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Yang tidak melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan. Ataupun melakukan kebaikan tapi kosong dari iman. Maka mereka ini merupakan ashabul mash'amah. Orang-orang yang celaka, orang-orang yang akan binasa. Di dalam neraka mereka akan diazab dan diseksa. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.